Selamat kembali ke channel Pelik Gila. Mengapa logo Apple digigit? Pepsi. Malah terdapat rahsia yang mengerikan tentang produk terlaris. Starbucks, Pepsi, Apple naik McDonald. Syarikat-syarikat yang terkenal dan terkenal ini, hampir setiap hari dalam apa jua keadaan, kita boleh lihat logo mereka. Tetapi kebanyakan orang sebenarnya tidak tahu logo terkenal ini. Mengapa ia direka seperti ini? Sama ada warna atau susunan grafik. Mereka semua mungkin sangat khusus. Malah ia boleh menjejaskan reputasi jenama. Marilah saya tunjukkan 10 rahsia logo paling mengejutkan di dunia. Lebih ajaib daripada yang anda bayangkan. No. 10 McDonald's. Sebagai abang terkemuka dalam industri makanan segera, saya rasa kebanyakan orang tahu jenama McDonald's. Dan setiap kali saya menyebutnya, dalam fikiran kita, akan sentiasa muncul secepat mungkin logo gerbang emas ikoniknya. Pernahkah anda terfikir? Logo itu tidak lain hanyalah parapnya M sahaja. Namun ini tidak berlaku. Tentang maksud di sebalik gerbang emas, ramai orang telah mengemukakan pelbagai sangkaan. Sesetengah orang berpendapat bahawa warna keemasan berasal dari kentang goreng Perancis. Sesetengah orang berfikir bahawa gerbang emas ia adalah pemasaran Freudian, mengambil kesempatan daripada bentuk anggota badan ibu buat pelanggan lapar, sekaligus meningkatkan jualan produk syarikat. Tetapi sebenarnya, niat asal reka bentuk logo ini tidaklah begitu rumit. Seawal tahun 1950, McDonald's mahu mengubah rupa restorannya, dapatkan peningkatan baru untuk menjadikan restoran lebih kelihatan di lebuh raya. Struktur bumbung kelihatan lebih penuh. Mereka bentuk di kedua-dua belah restoran, menambah parabola emas masing-masing dengan neon emas. Lampunya seperti ini. Gerbang emas secara rasmi dilahirkan. Parabola berganda lompat emas menyampaikan pergerakan dan tenaga. Jadikan ini sebagai inspirasi. Logo jenama McDonald's 1961. Buat pertama kalinya, unsur-unsur gerbang emas telah ditambah. Parabola berganda emas diubah secara rasmi menjadi logo M emas. Sekarang, gerbang emas telah menjadi sinonim dengan McDonald's. Ia juga telah menjadi sebahagian daripada jenama McDonald's, logo yang paling simbolik. Akhir kata, izinkan saya berkongsi sedikit ilmu dengan anda. Sedona, Arizona, Amerika Syarikat. Awak akan lihat satu-satunya McDonald's di dunia yang bukan emas. Gerbang biru muda ini tumbangkan tanggapan orang biasa tentang McDonald's pada masa lalu. Tetapi dia bukan orang tiruan. Ternyata ada undang-undang di Sedona. Penampilan bangunan mestilah tidak menjejaskan pemandangan semula jadi tempatan. Kerajaan tempatan percaya bahawa gerbang kuning ia akan merosakkan pemandangan gurun yang indah di sana. Mereka hanya membenarkan McDonald's melukis gerbang mereka dengan biru. Jadi ada yang unik. McDonald's melankolik. Naik ke 9. Ramai orang suka cakap logo Nike yang diilhamkan oleh sayap Dewi Kemenangan. Sayap ini mewakili kebebasan, kelajuan dan kuasa. Namun begitu, sesiapa yang tahu serba sedikit tentang sejarah perkembangan Nike tahu itu. Ini hanyalah syarikat jenama Nike yang kemudiannya sejenis mencantikkan dan mendabik dada dengan trademark sendiri. Sebenarnya itu bukan niat mereka. Pengasas Nike sebelum menjadi gergasi kasut, sebenarnya dia seorang penolong profesor di Universiti di Portland. Di sana, dia bertemu pelajar reka bentuk grafik Caroline. Dan apabila dia kemudiannya membuat jenama Nike diasaskan. Saya tidak mempunyai wang sebanyak yang saya miliki sekarang. Jadi saya mengupah Caroline untuk mereka bentuk bahagian tepi kasut. Reka corak.
semasa Caroline mereka bentuk logo. Hanya mempertimbangkan keindahan struktur. Simbol-simbol ini sebenarnya tidak diberikan apa makna yang istimewa. Ia hanya mengambil masa 3 minggu. Saya mereka 6 draft projek reka bentuk. Memberi pilihan pengurusan naik. Termasuk tanda semak ini melambangkan kelajuan dan mobiliti. Lagipun dia seorang pelajar. Pada masa itu, Caroline patah jarinya. Dikira pada $2 sejam. Memikirkan bahawa saya menghabiskan sejumlah 17.5 Jadi pada akhirnya, saya hanya mengenakan $35 untuk yuran reka bentuk. Itu sahaja. Naik terus menjadi yang paling banyak. Jenama kasut besar. Bagi Caroline pula. Selepas tamat pengajian, dia terus membuat kerja reka bentuk grafiknya. Tetapi ia patut disebut. Pada tahun 1983, Nike mengadakan pesta kejutan kepada Caroline. Dalam parti ini, Nike menghantar beberapa stok Nike kepadanya. Impian Caroline untuk menjadi kaya dalam sekelip masa sama seperti itu ia dicapai dengan mudah. Mendengar cerita ini benar-benar membuatkan saya berasa gembira untuknya. No. 8 Metro Goldwyn Mayer. Tanpa ragu-ragu, Tom dan Jerry mewakili kenangan zaman kanak-kanak satu generasi. Dan adakah anda masih ingat? Bagaimana pula dengan singa yang mengaum dalam kredit pembukaan setiap kali? Bercakap tentang logo korporat paling popular di dunia. Studio filem, logo percubaan MGM Studio. Dia tidak akan pernah tidak hadir. Alasannya jelas. Pertama, ia bermakna penamat pengiklanan. Video yang ditunggu-tunggu akhirnya akan bermula. Kedua, singa besar itu sangat mengejutkan. Kreativiti singa ini, ia adalah satu penghormatan kepada maskot University Columbia. Versi pertama, ia dirakam sepenuhnya secara langsung oleh jurugambar dan juru terbunyi, Tulen, tanpa sebarang bonus kesan khas. Dari kelahirannya pada tahun 1917 hingga sekarang, ini juga telah mengalami banyak perubahan. Dari senyap kepada bunyi, kesana kemari, terdapat 7 ekor singa meraung dalam kredit pembukaan MGM. Leo, singa semasa, mengaum di layar perak sejak 1957. Versi ini masih digunakan hari ini. Lain kali anda menonton filem MGM, boleh juga memberi perhatian kepada berapa kali singa mengaum di skrin. Anda akan mendapati nampaknya filem yang berbeza mempunyai masa jerit yang berbeza. Singa mengaum. Ia berkata bahawa MGM hanya bertanggungjawab untuk pengedaran. Dua bunyi menandakan ia adalah pengeluaran bersama antara MGM dan syarikat lain dikeluarkan serentak. Filem Sunshine berkata ia dilaburkan oleh MGM. Drama tahunan dihasilkan dan diedarkan. Tetapi terdapat pengecualian, contohnya dalam filem Mas. Kerana pengarah merasakan urutan tajuknya terlalu panjang, mempengaruhi suasana filem. Akhirnya dipendekkan masa ngauman singa. Kehidupan yang hanya meraung. Tempat ketujuh Doyen. Pernahkah anda mendengar perisian yang dipanggil Mamma Mia? Mungkin tidak. Tetapi sebenarnya ia adalah video pendek pertama di dunia. Perisian sosial. Orang muda hanya perlu mengetik butang rekod. Anda boleh merakamnya dengan mudah. Pelbagai video pendek lucu anda sendiri. Dan disegerakan ke setiap pelosok dunia. Jadi apabila perisian ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2014, ia cepat menjadi popular di kalangan pasaran belia di Amerika Syarikat. Tak sampai setahun, muat turun melebihi 70 juta kali. 2 tahun, sehingga 90 juta pengguna berdaftar. Dan itu adalah 2 tahun selepas Mamma Mia dilancarkan. Seorang pesaing bernama Amma masuk pasaran ini. Tetapi nama perisian yang tidak asli ini. Dan muzik merah yang sedikit berlorek. Tanda simbol. Ia tidak membawanya sebarang pertumbuhan pengguna. Sehingga Disember 2016, apabila Amma menukar nama dan logonya.
dia tiba-tiba menjadi seperti yang kita kenali. Itulah sekarang. TikTok jenama video pendek satu dunia. Mereka bentuk menukar nama perisian kepada serupa dengan irama muzik, onomatopoeia untuk bunyi berdetik. Biarkan penonton segera memikirkannya. Dengan irama muzik yang kuat, video pendek popular. Logo itu meniru cahaya yang bersinar di tengah pentas. Biarkan bekas logo berada di bawah superposisi berbilang lampu dan bayang-bayang. Paparkan kesan 3D yang mempesonakan. Nampak sangat dinamik. Bersama-sama dengan pengubahsuaian nama dan logo, trafik Twitter juga telah menjadi tidak terkawal. Hanya 1 tahun, Thailand dan negara lain. Nombor 1 dalam kedudukan muat turun Apple. Dan pada November 2017 untuk $1 bilion. Bahawa ibunya, pencetus video pendek. Pemerolehan langsung. Menjelang akhir tahun 2022, TikTok telah dimuat turun lebih daripada 3 bilion kali di seluruh dunia. Lebih daripada 1 bilion orang menontonnya setiap hari. Mungkin tiada sesiapa. Penggantian logo, tukar nama mudah. Ia sama sekali mengubah nasib kedua-dua syarikat itu. Saya tidak tahu apa yang penonton di hadapan skrin fikirkan di sebalik kejayaan besar TikTok. Berapa banyak kredit diberikan kepada logo ajaib ini? Selamat datang untuk memberitahu kami di ruang komen. 6 Android. Jika anda ingin memilih satu yang boleh mewakili sistem pengendalian Android, dan perkara yang paling dikenali, itu pasti lelaki robot hijau kecil ini. Lelaki hijau kecil ini sebenarnya tidak mempunyai nama rasmi. Pasukan produk Android pada masa itu, apabila mencari jabatan jenama dalam Google, hanya ada satu keperluan reka bentuk yang dicadangkan. Mereka mahu ikon itu kelihatan seperti manusia. Dan membenarkan pembangun melihat. Berasa gairah. Sebelum menyampaikan nasihat, Irina yang bertanggungjawab terhadap reka bentuk menghabiskan masa kira-kira seminggu dan cuba pelbagai desain. Irina berkata, inspirasi untuk logo Android, tanda lelaki dan perempuan dari tandas lapangan terbang. Kerana dalam sistem papan tanda bilik mandi, siluet lelaki dan perempuan telah diiktiraf secara meluas oleh masyarakat. Jadi Irina melukis berdasarkan bentuk ini. Seorang lelaki hijau kecil dengan antena muncul. Tetapi, selepas prototip logo ini dikeluarkan secara rasmi, setengah orang mengesyaki bahawa mereka itu berasal dari awal 1990 inspirasi dicuri daripada permainan. Kerana ada watak dalam permainan itu juga bernama Android. Ia kelihatan sangat serupa dengan logo semasa. Tetapi tidak kira apa, robot hijau kecil ini telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita, bahagian yang sangat diperlukan. Hampir setiap orang mempunyai beberapa bentuk interaksi dengannya. Selepas bertahun-tahun pembangunan, logo Android sentiasa berubah. Sebagai contoh, dalam versi 2008, seluruh logo menjadi hitam. Kembali ke rumput hijau pada tahun 2014. Dan bermula dari 2019, badan Peugeot telah dipermudahkan. Hanya kepala robot yang tinggal dengan huruf hitam. Apakah pendapat anda tentang perubahan ini? Versi reka bentuk yang manakah yang anda rasa paling cantik? Tempat kelima, Starbucks. Buat kajian sikit. Kali pertama anda melihat logo Starbucks, apa yang anda fikir dia jual? Terus terang saya katakan, saya melihat dia memegang 2 ekor ikan. Saya benar-benar menyangka mereka menjual makanan laut. Lagipun ia suka untuk anda, kaitkan puteri duyung dengan kopi. Tetapi saya percaya ramai peminat Starbucks yang tegar tahu perkara ini. Imej logo ini. Ia sebenarnya berasal dari sirih wanita dalam mitologi Yunani kuno, Cyprus. Tetapi apakah kaitan antara kraken dan kopi? Mungkinkah raksasa laut ini, kecuali cinta menyanyi di atas batu?
Adakah anda masih suka minum kopi? Sudah tentu tidak. Dalam mitologi Greek, siren mewakili keindahan, misteri dan sejarah yang panjang. Sangat menggoda, membuat orang tidak dapat melepaskan diri. Fikirkan tentang adegan di mana anda minum kopi. Apabila bibir anda bersentuhan dengan cawan kopi, aroma lembut tidak dapat dilupakan. Pada masa ini, mungkin anda akan merasa, gunakan imej siren dalam kopi. Ia tidak boleh lebih sesuai. Nama Starbucks berasal. Ia sebenarnya sangat menarik. Dia adalah watak dalam novel Moby Dick. Dalam novel ini, Starbucks adalah seorang yang sangat tenang. Seorang bapa yang berkarisma. Dan hobinya ialah minum kopi. Jenama, imej dan nilai, semua dalam kisah pengembaraan laut ini mencapai tahap perpaduan yang tinggi. Ini adalah bagaimana prototipe logo Starbucks dilahirkan. Sama seperti jenama lain, logo Starbucks juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Sejak Starbucks bermula dengan kacang cafe, warna utama logo coklat, ia juga secara langsung menjawab siapa mereka. Boleh dibangunkan kemudian, Starbucks dari single Nescafe. Secara beransur-ansur berkembang ke dalam bidang makanan. Buta warna coklat yang kelihatan sedikit kotor berubah untuk membuat orang berasa segar. Hijau Starbucks yang menyegarkan hanyalah soal kemudahan. Tempat keempat, Disney. Seperti yang semua orang tahu, logo Disney sangat ringkas dan kasar. Kerana pengasasnya yang menggunakannya, tanda tangan peribadi Walt Disney. Dan tanda tangan ini hampir muncul dalam day pada semua produk keluaran Disney. Tetapi mereka yang bernasib baik untuk menemui Walt ketika Disney sendiri dan berjaya meminta tanda tangan daripada rakan-rakan, kebanyakan akan dapati tanda tangannya sama seperti yang biasa kita lihat. Tidak boleh mengatakan ia sama sekali berbeza, cuma tidak relevan. Malah, autograf Walt Disney sangat sedikit yang terselamat sehingga hari ini. Disney menerima surat peminat ketika itu. Ia terlalu banyak. Dia tidak dapat membalas satu persatu. Memberi kuasa kepada setiausahanya balas peminat dengan gaja tanda tangan khusus ini. Dan itu akan berlaku tanda tangan pada kebanyakan bahan promosi luaran syarikat. Malah, mereka semua ditandatangani bagi pihak orang lain. Kira-kira 20 tahun selepas kematian Disney pada tahun 1966, tanda tangan palsu ini telah dioptimumkan dan dikemas kini secara berterusan. Akhirnya digunakan sebagai logo syarikat Disney. Kini anda boleh menonton pelbagai video. Lihat di saluran televisyen dan taman tema. Ia telah menjadi yang paling ikonik di dunia. Salah satu tanda cita-cita. Pizza Hut No. 3. Untuk ramai orang, logo Pizza Hut mungkin menjadi misteri. Topi dan pizza dalam bulatan merah. Apa yang penting? Topi merah ini sebenarnya ia datang dari Pizza Hut. Reka bentuk luaran kedai awal. Seawal tahun 1969, Pizza Hut memulakan pengembangan antarabangsa untuk menonjolkan diri dalam persaingan yang sengit. Biarkan pengguna melihat di jalanan, anda boleh mengenali kedai mereka. Pizza Hut memutuskan untuk memberikan restoran mereka tambah bumbung merah yang menarik. Jelas sekali reka bentuk ini sangat berjaya. Ia dengan cepat menjadi elemen tanda tangan jenama. Jadi apabila tiba masanya pada tahun 1974, apabila jenama memutuskan untuk mereka bentuk semula logo mereka, topi merah ini turut disertakan di dalamnya. Oh tidak, lebih tepatnya, itu bukan topi. Ia bumbung. Lebih masa. Tanda ini, ia juga telah melalui beberapa pelarasan kecil untuk menyesuaikan diri dengan pasaran dan kumpulan pengguna yang berbeza. Tetapi secara keseluruhan, bumbung merah itu sentiasa elemen teras logo. Walaupun kedai Pizza Hut sekarang
Dalam reka bentuk penampilan, ramai bumbung merah ikonik sudah tiada. Tetapi ia masih muncul dalam logo jenama. Itu cara untuk memberi penghormatan kepada masa lalu. Ia juga merupakan cara ingatan jenama. Tempat kedua, Apple. Logo Apple, salah satu logo jenama yang paling terkenal di dunia. Mudah dan terang. Ia bertepatan dengan konsep reka bentuk produknya. Tetapi anda mungkin tidak tahu, Apple yang digigit ini bukan tanda pertamanya. Kembali pada zaman awal Apple, logo asalnya ialah gambar Isaac. Ilustrasi yang rumit dengan tema Newton. Terdapat juga motor yang tidak kelihatan di bawah logo itu. Seseorang selamanya dalam lautan pemikiran yang aneh. Fikiran belayar sendirian. Ya, seperti yang anda duga. Reka bentuk ini rumit dan sukar untuk diingati. Oleh itu, ia tidak diturunkan. Tidak lama kemudian, ia adalah tahun 1977. Janov atas arahan Jobs. Logo ini telah direka bentuk semula. Dia merancang bentuk Apple yang digigit. Tetapi bukankah ia baik untuk mempunyai Apple? Mengapa perlu menggigit? Menurut Jobs sendiri, ia agak lucu. Beliau berkata ia adalah terutamanya untuk pastikan orang ramai boleh mengenali ia sebiji Apple sepintas lalu, bukannya tomato atau ceri. Tetapi walaupun pemimpin telah mengumumkan penjelasan kepada dunia luar tentang maksud di sebalik logo Apple ini, tetapi masih terdapat pelbagai legenda dan tafsiran di internet. Sebagai contoh, sesetengah orang berfikir ini adalah penghormatan kepada perintis sains komputer Allen. Satu penghormatan kepada Turing. Pada masa itu dia dipulaukan oleh masyarakat kerana homoseksualnya. Akhirnya makan sebiji apel yang mengandungi sianida. Mengakhiri hidupnya. Walau bagaimanapun Jobs dan Rapp, dia cepat-cepat keluar untuk menafikan pandangan ini. Jobs berkata, mengapa dia memilih Apple sebagai nama syarikatnya? Terutama kerana dia merasakan nama ni sedap bunyinya. Secara umum, logo Apple mencerminkan usaha syarikat ke atas kesederhanaan. Konsep reka bentuk produk yang digunakan secara langsung. Logo itu sendiri juga telah melalui beberapa perubahan. Dari warna pelangi pertama, sehingga kini hanya perak atau hitam. Bentuk terasnya kekal tidak berubah. Ia sentiasa menjadi perkara yang sempurna dalam fikiran orang ramai. Toyota No. 1. Toyota Motor Corporation menggabungkan 3 bujur berjalin. Malah pada skala global. Mereka semua sangat dikenali. Tetapi tanda ini nampak simple. Terdapat konotasi dan cerita yang kaya di sebaliknya. Seperti banyak syarikat sebelum ini, Toyota tidak memanggilnya mencuri Yuda pada mulanya. Ia dipanggil mencuri Yuda. Ini adalah nama keluarga pengasas. Nanti, untuk menjadikan nama syarikat terdengar lebih bertuah dan mudah diingati, juga untuk membezakannya dengan nama keluarga, syarikat itu dinamakan semula sebagai Menara Toyo. Tetapi mengapa mencuri menara rahsia? Sebabnya menarik. Kerana nama Toyota ditulis dalam bahasa Jepun. Tepat 8 pukulan. Dan dalam budaya Asia, 81 nombor bertuah melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Jadi ketiga-tiga bujur berjalin ini, apakah maksudnya? Dalam tafsiran rasmi, 2 bujur berjalin melambangkan hubungan rapat antara syarikat dan pengguna dan saling mempercayai. Dan garis besar 3 bujur itu mewakili masa depan dan cabaran bumi. Selaras dengan visi Toyota dan membina kereta yang lebih baik untuk planet ini. Untuk kemanusiaan, lebih mengagumkan ialah apabila anda melihat dengan teliti bujur yang berjalin ini, anda akan mendapati mereka hampir menutup meliputi setiap huruf dalam namanya Toyo. Bukan itu sahaja, pada pandangan pertama,
Ia juga mengandungi nombor 8 yang paling penting itu. Ini sudah pasti kepintaran reka bentuk. Logo itu akhirnya diterima pakai pada tahun 1989. Ketika itulah Toyota menyambut ulang tahunnya yang ke-50, dikeluarkan secara rasmi kepada umum. Sejak itu, logo ini menjadi globalisasi jenama Toyota. Simbol kualiti tinggi dan inovasi berterusan. No. 0 Pepsi Cola. Anda mungkin tidak tahu sesuatu. Logo Pepsi terawal. Ia sebenarnya reka bentuk yang agak mudah, terutamanya merah dan putih. Namun begitu, untuk terus mendahului pesaing lama Coca-Cola, menonjol juga menunjukkan sokongan kepada Amerika Syarikat semasa Perang Dunia Kedua. Pepsi melancarkan warna yang sangat patriotik. Reka bentuk logo berwarna-warni. Tanda ini pandai mengadun warna merah yang berkibar pada bendera Amerika. Warna putih dan biru disepadukan ke dalam penutup botol. Ini menjadikan Pepsi Cola pemain utama dalam pasaran AS, memenangi populariti yang hebat. Tetapi tafsiran di atas hanya hujung gunung ais dalam maksud tanda ini. Reka bentuk logo Pepsi Cola boleh dikatakan tidak kira kosnya. Sepanjang 120 tahun yang lalu, logo Pepsi telah mengalami 13 perubahan ketara. Yang paling terkenal adalah pada tahun 2008. Terbaik membelanjakan $1 juta untuk reka bentuk logo. Dan $1 juta ini sebagai pertukaran ialah dokumen setebal 27 muka surat terangkan apa yang diwakili oleh reka bentuk ini. Mengikut arahan dokumen ini, reka bentuk logo ini, ia juga menggabungkan pengetahuan tentang medan magnet bumi, budaya Feng Shui, teorem Pythagoras geodinamik, relativiti dan aspek lain. Ia boleh dikatakan merangkumi semua. Antaranya, yang paling dihormati, ia hanya tekaan dari Feng Shui. Dalam teori 5 unsur, merah melambangkan api, putih mewakili emas, dan biru mewakili air. Logo ini membuktikan bahawa api menapis emas dan menjana air hanya membentuk kitaran lengkap. Dan bandar yang bergerak dan pegun itu sangat mengagumkan. Dan PepsiCo masih merupakan syarikat air. Pilih biru sebagai warna utama dan diletakkan di bawah logo, membentuk tangki air. Dengan cara ini, anda mempunyai peluang yang lebih baik untuk menang sebagai pesaing. Adakah reka bentuk logo juta dolar ini berbaloi? Sebenarnya, orang yang berbeza mempunyai pendapat yang berbeza. Tapi memang tak dinafikan, logo Pepsi telah menjadi trend moden, simbol penting budaya popular. Bagaimanapun, orang boleh mengenalinya dengan sepintas lalu. Okey, itu sahaja kandungan video ini. Tidak tahu 10 rahsia logo yang diperkenalkan hari ini? Mana satu yang paling menarik perhatian anda? Dijemput untuk memberitahu kami di ruang komen. Jika anda suka video ini, sila like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.